Kenapa lagi satu kelas tak ada orang langsung ni? Ya, dah mula record. Okay, tu Jamboard. Okay. Mana tadi rasanya admit semua? Okay. Tadi macam ada beberapa orang ni. Kita baca doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Anis, Umi cakap tadi apa? Umi tak cakap apa-apa pun. Umi nak mengajar, jangan bising boleh tak? Okay, minggu lepas saya rasa saya ada sharekan dengan awak. Okay, kita revise sikit lah ya pasal minggu lepas. Di mana kalau kita tengok kita belajar tentang akaun pengeluaran. Dalam tu kalau awak ingat Anis. Suara kau tu tak payahlah kuat-kuat. Kalau nak kuat-kuat pergi kat dapur sana. Anis. Jom mata. Go. Okay, kita belajar beberapa kita panggil sebagai komponen dalam akaun pengeluaran. Boleh bagi tahu? Anis, Umi ni tengah kelas. Mulut kau tu suara kau lagi kuat daripada suara Umi. Tu jangan letak situ kat belakang. Apa tu benda tu letak sini. Jom. Jom. Benda tu jangan bawa keluar tak? Main kat sini je. Kalau nak keluar jangan bawa benda tu. Nanti hilang kat luar kan sepah-sepah. Yang kat luar. Kat belakang. Kat luar. Okey. Boleh tolong ulang komponen-komponen yang kita belajar dalam akaun pengeluaran pada minggu lepas? Ingat lagi tak? Jom kita out. Nanti tak boleh main nanti kita tak ingat? Dia ada kos bahan langsung ataupun bahan mentah. Ingat lagi? Ingat tak? Lepas kos bahan langsung atau bahan mentah ada apa? Cepat kelas. Tak ada seorang pun nak reply. Dia ada buruh langsung and then dia ada belanja langsung. Ingat lagi tak? Kelas. Ingat lagi tak?
Kalau tak ingat boleh mainkan video balik kan. Tengok balik. Okey, ingat dia ada 3 yang penting, dia ada lagi yang keempat sebenarnya. Iaitu mula-mula kita tengok kos bahan mentah ataupun bahan langsung, dia adalah benda yang sama. Yang kedua kos buruh langsung dan yang ketiga ialah kos belanja langsung. Okey, ketiga-tiga ni kita tambahkan, dia akan jadi apa kelas? Ingat lagi tak? Dia akan jadi kos prima. Okey, dia akan jadi kos prima. Dan akhir sekali ialah kos overhead. Okey, and then dengan campur juga dengan kerja dalam proses, campur ke semua tu, dia akan jadi kos pengeluaran. Okey. Boleh bagi saya contoh kos bahan mentah ataupun bahan langsung? Sebagai contoh, katakanlah kita buka kilang apa? Kilang apa kita nak cakap Kilang apa? Kilang keropok. Apa bahan mentah dia kalau kilang keropok? Kelas? Cikgu seorang ke sebenarnya kat sini ni? Ni dua-dua kelas sebenarnya cikgu seorang ke apa? Saya yang tak dengar suara. Boleh dengar tak suara saya? Boleh cikgu. Okay. Manis. Okey, macam saya cakap tadi. Contohnya kita buka kilang keropok. Rasa-rasanya apa bahan mentah kita? Of course lah, ada ikan. Kan, keropok ikan dari ikan. Yang kemudian dia mesti ada tepung kan. Okey, lepas tu mungkin ada garam, ada gula, lepas tu adalah bahan-bahan lain yang kita mungkin saya pun tak tahu apalah sebab tak pernah buat keropok pun. Tapi saya rasa bahan asas dia ialah ikan dengan tepung. Okey, itu bahan mentah. Okey, buruh langsung. Yang dia katakan buruh langsung ni, yang tukang buat apa keropok ni? Dia mungkin tukang uli keropok, dia mungkin tukang rebus keropok, dia mungkin tukang potong-potong keropok tu. Ataupun mungkin orang yang tukang asingkan antara ikan dengan tulang dia. Okey, itu orang yang buruh langsung. Sebab maknanya dia secara langsung memang dia terlibat dengan kerja-kerja tu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya tadi. Okey, lepas tu kita tengok lagi belanja langsung. Okey, belanja langsung ni yang melibatkan seperti hak cipta dan juga apa nama dia? Patent. Okey, tiga-tiga tu kena ingat, iaitu buruh langsung, belanja langsung dan juga bahan langsung, tiga tu. Tapi kita kena ikut urutan lah, mula-mula mesti bahan langsung, jangan suka tukar bahan langsung kat bawah Bahan langsung, buruh langsung, and then yang ketiga ialah belanja langsung. Okay, ketiga-tiga tu kita tambahkan, kita akan dapat kos prima. Okay, kita tengok pula lepas tu kita tambah dengan kos overhead. Apa itu overhead? Belanja macam mana overhead dia ni? Belanja macam mana yang overhead dia ni? Belanja bagi bahan yang tak langsung. Okey, belanja tak langsung ataupun sebenarnya dia belanja yang orang kata sampingan dia. Contohnya buruh tak langsung. Lagi kadar bayaran. Lepas tu sewa kilang. Kan? Lagi apa? Susut nilai mesin. Okey. Tu semua dan juga alat-alat kecil. Okey, benda-benda tu semua adalah benda-benda tu semua ialah cost overhead. Okey, apa pula kerja dalam proses? Ingat lagi tak kerja dalam proses? Kerja yang tak siap pada tahun lepas kita
Ya, betul. Iaitu kerja dalam proses adalah kerja yang tidak siap ataupun tak lengkap pada akhir tempoh perakaunan. Okay, tapi kalau kilang keropok macam kilang roti lah, saya rasa dia akan memang siapkan terus. Lepas tu bila dah petang, dia memang dah manage masa dia. Dah siap semua. Tapi kalau kilang bukan makanan, contohnya kilang kereta, ataupun kilang katakanlah buat perabot, ataupun kilang contohnya macam Panasonic kan, dia buat mesin basuh, vacuum dan sebagainya. Yang macam tu diorang ni lah mungkin ada kerja dalam proses. Sebab kalau dia tunda besoknya pun benda tu tak efek apa. Tapi kalau makanan ni sepatutnya dia terus siapkan hal tu. Kan contohnya takkan tepung awak uli biar besok baru nak bakar. Jadi nanti sekarang mesti dah tak jadi doh tu kan. Kelas mana ni? Masuk. Okay. Okay. Jadi mesti apa kalau kilang roti, kilang keropok tadi tu dia mesti dah siap. Tapi kalau macam mungkin macam kilang perabot, kilang mesin kan, dia tak siap sambung besok pun boleh, dia tak rosak. Okay, itu kerja dalam proses lah. Okay, jadi hari ni kita nak tengok dia punya format A dengan format B. Sekejap tadi cikgu pun nak buka siap-siap. Wait. Live cikgu, sekejap. Sekejap Lambat pulak benda ni. Kelas mana yang masuk? Okey, kelas benci merah. Sekejap tadi cikgu lupa nak buka siap-siap, tak maaf. Okey, ni yang saya sharekan dengan awak, latest kompilasi format prinsip perakaunan. Ataupun siapa yang kalau ada buku tu awak boleh tengok dah dalam buku tu Okey, ni betul akaun pengeluaran. Okey, awak boleh tengok dekat bawah ni sebenarnya dia ada beberapa ni dia ada akaun pengeluaran, pembubaran, kelab persatuan, penyata kewangan milikan tunggal, rekod tak lengkap, susut nilai, hutang lapuk dan juga penyata kewangan perkongsian. Okey, tapi kita fokuskan hari ni pada ni lah. Maknanya ni sebenarnya kalau awak nak print out boleh Okey, kita tengok kat sini. Dia terbahagi kepada dua iaitu format A dan format B. Beza dia ialah dekat kerja dalam proses. Saya rasa minggu lepas saya dah bincangkan juga sikit tapi hari ni kita pergi dengan lebih detail lah. Hai, lebih belajar. Tak maaf. Saya ingatkan bergaduh. Tak maaf lah ya. Anak saya malam-malam ni macam-macam bunyi. Cikgu Reni ada soalan. Oh ya. Ada soalan ni cikgu tak nampak, sorry. Mana? Saya ada soalan cikgu. Oh. Ya Malina. Saya nak tanya, berapa orang murid belakang cikgu tu? dia kat atas tapi dah macam bunyi macam-macam dah kat atas. So, takut dia dah bergaduh je. Tu murid yang apple, pisang. Yang ada kalkulator semua ni Yang kat belakang tu belajar juga Okey, kejap. Mana tadi? Okey, ni kalau awak tengok A ni dia kerja dalam proses dia sebagai satu item di mana awak tengok yang atas ni inventory awal bahan langsung, belian bahan langsung. Alahai, dia tak bergerak Okey, ni pulangan belian. Saya saja tulis short form tapi kalau ada awak tak boleh tulis short form lah, awak kena penuh. Okey, lepas tu tambah ADI. Saya biasanya kalau penyata kewangan milikan tunggal dia AUDI tapi ni ADI. Sebab apa? Upah dia dah masuk dalam buruh langsung.
Okey, jadi tinggal Adi saja. Siapa tadi yang masuk? Minit tung-tung. Okey, sini. Okey, lepas tu tolakkan dengan inventory akhir. Tadi ni tambah, ni tolak inventory akhir. Okey, lepas tu nama dia kos bahan langsung digunakan. Okey, yang tu. Lepas tu tambahkan dengan kos buruh langsung. Dia punya ni. Sabar je lah. Sekejap, boleh turun sikit tak? Okey. Okey, lepas tu tambahkan dengan royalty hak cipta. Jadi awak dapat kos prima. Ni format dia memang awak kena hafal lah. Tak ada choice lain. Okey, lepas tu kos overhead. Masuk sini balik. Sini dia tak ada nama. Tambah kerja dalam proses awal. Tolak dalam kerja dalam proses akhir. Ni dapat kos pengeluaran. Kalau awak tengok kerja dalam proses awal hanya dekat selepas overhead saja. Okey. Ini kalau dia bagi kerja dalam proses awal tu sebagai satu item. Kita tengok yang kedua. Kerja dalam proses yang ni dia lebih terperinci. Okey, saya rasa dia pelajar saya 2 tahun lepas. Dia tanya saya, cikgu apa beza kilang yang guna format A dengan format B? Okey, saya tak pasti kalau ikut kilang. Sebab saya pun dulu kerja kilang pun kejap je. Jadi saya tak pasti akaun mana yang guna kilang macam mana guna format A, kilang macam mana guna format B. Tapi saya hanya boleh jawab bila dia berdasarkan soalan. Okey, jadi kalau awak tengok yang ni kerja dalam proses dia. Kerja dalam proses awal, kerja dalam proses dia ada daripada bahan langsung sekali dah ada dah. Okey, ni tambah kerja dalam proses awal, ditambahkan inventory awal. Saya lupa letak X, sorry. Dia tak nak masuk pula. Ni sepatutnya ada X saya, dia tambahkan keduanya. Okey, lepas tu belian bahan langsung, ID semua ditambahkan, tolak kerja akhir bahan langsung dengan kerja dalam proses akhir. Okey, dapat kos bahan langsung digunakan. Okey, kita tengok bawah lagi sikit, buruh langsung pula. Buruh langsung pun sama, dia ada tambah kerja dalam proses awal, tolak kerja dalam proses akhir. Amount akhir saja letak hujung. Royalty hak cipta, yang ni tak ada kerja dalam proses. Lepas tu kita tengok cost overhead. Okey, cost overhead pun ditambahkan semua, tambah kerja dalam proses, tolak kerja dalam proses akhir, barulah diletak kat ujung. At the end, cost prima tambah yang ni, baru dia dapat cost pengeluaran. Okey, ni contoh-contoh cost overhead lah untuk rujukan awak. Okey, so far daripada ni, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh cikgu sebenarnya lupa nak snap ni. Okey, kita tengok daripada soalan yang saya janji dengan awak, kita nak tengok kerja dalam proses awal yang format A dengan format B daripada segi soalan. Sekejap. Itu yang masuk. Okay. Cikgu Amalina, sibuk tak? Oh, Cikgu Amalina. Oh, dia mungkin tengah sibuk. Ya. Dengar. Kenapa kak? Boleh tolong snapkan soalan tak? Muka surat. Boleh. Muka surat apa? Start 1, 2, 3 sampai 126 kot. 1, 2, 3 sampai? 126. Oh, dah masuk tajuk baru kita hari ni Sekejap. Jam. Tengok Ali. Okey, kejap 1, 2, 3, 1, 2, 6. Nak saya PDF kan ke ataupun gambar je? PDF pun lagi okey. Okey. PDF dia take time sikit, dia lambat sikit. Oh ya ke? Mana-mana lah. Okey. Sekejap, saya cuba ambil gambar dulu, lepas tu saya buatkan PDF. Okay. Sementara nak PDF satu 1, 2, 3. Sampai 126. Sampai 126. Alright. Okey. Sekejap. Okay, thank you.
Sambil-sambil tu awak boleh tengok soalan tu siapa yang ada buku daripada muka surat 1, 2, 3 sampai 1, 2, 6. Siapa yang ada buku tu boleh awak bagi tahu saya yang mana format A, yang mana format B. Bagi yang ada buku. Muka surat 1, 2, 3. Awak rasa tu format A ke format B? Nanti bila Cikgu Amalina dah sharekan soalan kita tengok sekali. Okey, yang ni format A sebab kalau awak tengok kerja dalam proses dia sebagai satu item Kita tengok pula pada soalan muka surat 124, soalan 2 Encik Nicholas. Yang ni format A ke format B? Kelas? Format A. Format A. Satu kelas ni cuma Kesha je ke yang ada? Dua kelas ni ya nak oi. Okey tak awak? Okey, soalan yang ketiga, kilang kasut Joel. Untuk kelas ni semua student kita nama Kesha. Dua-dua kelas. Dua-dua kelas nama Kesha je ada. Okey, cikgu dah sharekan gambar. Siapa yang tak ada buku boleh tengok Tengok dulu muka surat yang cikgu share dalam grup Telegram. Page-page yang cikgu Reni nak tu. Okey, ni saya downloadkan jadi kita boleh tengok sama-sama Saya tengah PDF kan tajuk ni. Sekejap nanti dah siap lagi saya send teruslah dalam grup, saya share terus. Okey. Alright. Sebabnya ni ketika abang ada abang berjata boleh. Tapi nanti abang nak use. Apa cakap? Cakap macam tu Azam. Okey, ni soalan 1 Kalau awak saya cuba besarkan sikit. Okey, kalau awak tengok kerja dalam proses dia tak pecah kan? Okey, ni yang saya kata dia guna format A. Dia sebagai satu item. Okey, saya tunjuk pula soalan yang kedua. Ini soalan kedua ke? Saya pun tak pasti mana satu ni. Soalan 1, yang ni ikut soalan 2. Okey, ni soalan 2. Soalan 2, soalan 3. Saya cuba buka semua. Ini soalan 4, sekejap saya besarkan dulu. Okey, ni soalan 2. Okey, kita tengok soalan 2. Bahagian kerja dalam proses. Sekali lagi kalau awak tengok dia tak pecah tau kerja dalam proses. Satu inventory awal, lepas tu dekat bawah ni dia ada kerja dalam proses inventory akhir. Jadi ini masih lagi menggunakan format A ataupun B? A kan? Ni Kesha juga yang jawab. Yang lain come on. Saya rasa Kesha pun sebenarnya dia kesian kat saya cakap seorang-seorang katnya. Okey. Yang lain awak tak kesian ke kat saya? Okey. Ini soalan, kita tengok pula soalan 3. Okey, awak tengok kat sini perbezaan dengan soalan tadi. Kerja dalam proses yang ni dia pecahkan iaitu kepada bahan langsung, buruh langsung dan overhead.
Inventory akhir dia pun macam tu. Dia pecahkan kerja dalam proses bahan langsung, buruh langsung dan overhead. Nampak beza dengan yang tadi Nampak tadi? Kerja dalam proses sebagai satu item tapi yang ni tadi dia pecahkan. Okay. Yang macam ni lah yang saya kata dia guna format B. Sebab kerja dalam proses dia perincikan. Okay. Kita tengok pula soalan 4. Ni soalan 4. Kalau soalan 4 ni kita tengok dia sebenarnya guna format A semula sebab kerja dalam proses dia sebagai satu item. Okey. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Pasal perbezaan format A dengan format B. Cikgu nak tanya. Boleh Kisha. Normally dekat exam akan keluar format A ke format B often? Selalunya keluar format A tapi kadang-kadang ada juga format B keluar. Jadi pendek kata. Tapi jarang ke cikgu? Jarang. B jarang. Tapi bukan bermakna dia tak ada potensi untuk keluar. Dia keluar juga. This memang sebenar-benarnya awak kena hafal format dia dua-dua. Okay. Sebenarnya beza dia pun tak banyak. Cuma dia selit-selit kat mana kerja dalam proses awal akhir itulah. Biasanya dia dekat inventory kan, kalau dekat modal. Kita tengok balik sini. Sebenarnya tak banyak beza. Contohnya kalau awak tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan ni, kerja dalam proses dia duduk dekat dengan inventory awal. Okey, sini pula dia duduk dekat inventory akhir. Okey, itu untuk bahan langsung. Buruh langsung pula dia terus upah langsung tambah kerja dalam proses awal tolak kerja dalam proses akhir. Okey, kita tengok pula bawah dekat dia punya overhead. Okey, kalau yang ni dia terus masuk dekat yang lain hujung tu, iaitu sama sekali dengan kos pengeluaran. Sebab apa? Ditotalkan dulu baru ditambah kerja dalam proses awal tolak dan kerja proses akhir. Yang ni tidak. Ditotalkan overhead dengan overhead jumlah dia dekat sini, kos prima tambah jumlah tadi kos overhead dah ada kerja dalam proses, baru ditambahkan dapat kos pengeluaran. Okey, kalau awak tengok format atas dia ni pula, ini sebenarnya lebih kurang kita belajar dalam penyata kewangan milikan tunggal dalam akaun perdagangan kan. Cuma perbezaan dia sini ada, kalau akaun perdagangan atas sekali ada jualan. Okey, yang ni dia tak ada jualan. Kenapa tak ada jualan? Sebabnya, okey saya tunjukkan kat awak kenapa sebabnya. Saya rasa ada dekat dalam ni. Ni dia. Okey, ni kos pengeluaran ni, jumlah dia kita akan masukkan dekat sini. Sebab tu kalau kita ada kilang, kita kena buat kos penyata kos pengeluaran dulu, baru kita buat penyata perdagangan untung rugi. Okey, dia masukkan dekat sini. Jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Okey, lepas tu inventory awal barang siap, tambah kos pengeluaran. Okey, biasanya kalau kita buat kilang ni, kita tak ada beli barang siap, sebab tu tak ada belian. Kalau biasanya kalau akaun perdagangan yang biasa ada belian kat sini kan, sebab kita tak buat barang dalam penyata kewangan milikan tunggal yang biasa tu. Tapi sebaliknya kita tak buat barang tapi kita beli barang siap. Berbanding dengan sekarang ni kos pengeluaran, dia tak beli barang siap tapi dia buat sendiri. Jadi ini dia menggantikan belian. Okey. Lepas tu tolakkan inventory akhir barang siap, dapat kos jualan, tolakkan jualan bersih dengan kos jualan, jadi dia dapat untung kasar. Untung rugi dia sama, biasa. Okey? Boleh? Jadi dia tak akan dapat untung bersih lah. Dia biasanya tanya sampai untung kasar je. Kalau real life sebenarnya biasalah kita kena cari untung bersih, PKK semua kena buat. Tapi dalam soalan biasanya paling jauh pun dia tanya untung kasar je. Sampai untung kasar. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Tapi kadang-kadang dalam kerja dalam kursus, saya tak dapat lagi soalan apa. Kalau kerja kursus memang dia suruh buat lengkap lah. Kan daripada penyata kos pengeluaran, penyata perdagangan, penyata untung rugi, PKK. Itu kalau dalam kerja khusus.
Tapi sekarang ni saya tak pastilah tajuk apa keluar kerja khusus. Sebab pernah 1 tahun ke 2 tahun keluar pasal akaun pengeluaran. Pernah juga keluar perkongsian, pernah juga keluar rekod tak lengkap. Tahun lepas aku tak selesai rekod tak lengkap. Tahun ni kita tak pasti apa. Sebab belum dengar cerita lagi. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Tak ada cikgu faham. Okey, kita cuba jawab satu soalan. Sekejap. Saya ambil soalan satu dulu lah. Zombie ada vaksin? Kau ni kenapa? Zombie mana ada vaksin? Zombie tu cerita je lah, mana ada zombie. Kita boleh ubahkan dulu. Awak pun design tapi dia bos zombie susah nak divaksin. Dia zombie ada vaksin semua. Segetah. Sabarkan reaktor tu. Saya dah alihkan ke sini. Sekejap. Kita lepas ke mana ni? Betul macam ikan kan? Okey, sekejap. Sorry, kesalahan ni. Okey, sekarang ni kita sama-sama cuba buat soalan nombor 1 ya. Dalam soalan nombor 1 ni kita tengok seperti biasa, kita tengok dulu anda dikendaki menyediakan, kan macam saya dah ajar awak penyata kewangan pendidikan tunggal, rekod tak lengkap. Kita mula-mula first kali bila kita buka soalan kita kena ikut ni. Kita sediakan ikut apa yang dia nak. Okay, sekarang ni dia nak akaun pengeluaran syarikat cergas berhad. Jadi sebabkan dia sekarang ni dia nak format A sebab kerja dan proses dia sebagai satu item. Okay, lepas tu dia nak akaun perdagangan dan komponen kos bagi butir yang berikut iaitu gaji pengawal keselamatan dan bahan tak langsung. Ni kita boleh bincang dulu lah. Gaji pengawal keselamatan dia masuk sebagai apa ni? Boleh tak? Dia dua je kan? Sama ada buruh langsung ataupun buruh tak langsung. Dia masuk mana ni? Buruh tak langsung. Okey, buruh tak langsung. Dia masuk dalam overhead. Bahan tak langsung? Bahan tak langsung masuk mana? Cost overhead. Pun dia masuk dalam cost overhead juga Okey, dua ni hanya bahan langsung je masuk dekat yang awal tu. Sekejap, mana. Sekejap saya tengok kat mana. Kos pengeluaran dia. Sendiri pun tak tahu kat mana dah. Ni dia. Okey, ni kos pengeluaran. Kalau saya pakai yang dalam tu takut dia slow, saya pakai ni Ni pun dia agak slow juga. Itu belum ada, belum keluar. Sudah merajuk ke ni?
Okay, ni dia. Okay. Sorry Okay, ni saya ambil kat sini. Okay, kita guna format yang A ni Saya besarkan sikit supaya boleh nampak. Okay, saya hitamkan bahagian format B. Sebab kita tak pakai yang B, kita pakai yang A saja Apa tu? Mana tadi? Si Razik tak ada malam ni Mana budak ni pergi? Okey, ni penyata perdagangan dengan account kos apa? Ini account kos pengeluaran. Penyata kos pengeluaran lah bagi tahun berakhir bla 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 Okey, kita tengok pada soalan. Okey, saya dah sediakan dia punya format ni. Kita terus tengok pada maklumat tambahan. Gaji buruh langsung Disember 20X9 sebanyak 1,500 belum dijelaskan. Jadi kalau awak tengok gaji gaji buruh langsung gaji buruh langsung kalau awak tengok maknanya ni adalah gaji operator kilang lah. Gaji operator kilang iaitu 26,620. Okey, bila dia kata belum dijelaskan, maknanya kita kena tambah ke tolak? Belum dijelaskan, maknanya terkurang ke terlebih? Terkurang. Jadi bila terkurang kita kena tambah. Okey, very good, betul. Okey, jadi saya ambil 26,620. Kita lihat sini. 26620 tambahkan dengan 1,500. Okay, jadi kita dapat jumlah dia sebanyak 28120 28120. Betul ke saya kira? Saya main congak je. Mana pula kalkulator kat atas ni. Ya Allah, apa benda lagi kau bawa turun ni? Nak makan. Makanlah, siapa tak bagi kau makan? Kau makan sendirilah Aminah Ajar ni Okay, 28120 betul Duduk makan situ sampai habis. Okay, ada apa-apa nak tanya so far? Boleh? Okay, saya pergi pada yang kedua. Sewa dan kadar bayaran diagihkan di antara kilang dengan pejabat. Okay, dengan nisbah 4, nisbah 1. Okay, sebelum tu saya terlupa Ni sepatutnya kalau apa nama dia ni 1,500 ni sebab dia belum dibayar kan. Dia sebenarnya satu lagi dia akan jadi buruh langsung belum bayar. Dia sepatutnya masuk PKK kan. PKK bahagian liability semasa Tapi sebab dia tak minta PKK, sekarang jadi bahagian tu kita boleh abaikan. Takut kalau keluarkan kerja dalam apa nama dia, kerja khusus sekarang nanti awak tak boleh imagine pula lagi satu kat mana. Lagi satu sebenarnya ada tapi kita tak buat. Okey. Mama Anis. Apa? Mulut kau senyap sikit. Okey, sewa dan kadar bayaran diagihkan antara kilang dengan pejabat dengan nisbah 4, nisbah 1. Jadi kita ambil sewa dulu. Sewa 16,600. Jadi bahagian kilang 4, bahagian pejabat 1. Jadi dia jadi berapa tu keseluruhan bahagian? Semua sekali 5 kan? Macam mana dapat 5? 4 tambah 1.
Daripada sini Jadi bahagian kilang sebenarnya 4/5, pejabat jadi 1/5. Okey, jadi saya masukkan dekat sini di bahagian overhead lah. Sewa. Okey, berapa sewa dia tadi? 16,600. Darab 4/5. Okey, boleh faham tak? 16,600 Cikgu salah amount. Oi. 13280 Ada apa-apa nak tanya kat sini? Tak ada cikgu. Boleh? Lagi 1/5 dekat mana? Lagi 1/5. Bahagian pejabat. Kat mana kita rekod? Dekat dalam untung rugi. Bahagian belanja. Okey? Boleh? Boleh? Boleh ikut? Tapi sebabkan kita tak buat untung rugi, tak payah buat lah. Okey, kita pergi pada yang ketiga. Angkutan masuk RM300 tersalah catat dalam angkutan keluar. Okey, jadi dia 300 ni ada dekat angkutan keluar Jadi apa jadi dengan angkutan masuk? Kita kena tambah ke kena tolak? Angkutan keluar ni kita tak payah rekod, tak apa sebab dia masuk untung rugi. Yang kita kena ambil kisah ialah angkutan masuk. Okey, angkutan masuk dia ni 1,400. Okey, dengan amount 300 ni kita perlu tambah ke kita perlu tolak? Sebab dia kata tersalah catat dalam angkutan keluar. Kita kena tambah. Ya, apa yang berlaku 300 tu dekat dalam angkutan keluar sekarang. Tapi dia tersalah. Jadi kita kena keluar daripada mana angkutan keluar kita kena tolak. Angkutan masuk kita kena tambah sebab yang kat situ terkurang rekod. Okey? Okey, dia masuk dekat Adi ni angkutan masuk. Okey, amount dia tadi 1,400 tambah 300. Jadi dapat 1,700. Budak ni bising. Tapi diorang pun free time sekarang je. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kau tahu kan? Tak ada cikgu. Tahu. Memang dia nak keluar dah kan? Episod tu macam sedih gila. Ya ke? Dah keluar kat TV? Aku tengok kat YouTube, dekat Facebook. Tapi aku tak tengok full lah, aku tengok belakang. Okay, alright. Setakat ni ada apa-apa nak tanya pasal ni? Tak ada cikgu. Boleh Okay, kita tengok lagi. Logi dan mesin disusut nilaikan 15% setahun mengikut baki berkurangan. Okey, jadi baki berkurangan formula dia kos. Lepas tu? Baki berkurangan macam mana formula dia? Kos kelas. Macam mana formula dia? Hari tu rasanya kita dah belajar susut nilai. Kita dah buat ulang kaji minggu lepas. Kos darab SNT. Bukan darab, kos tolak SNT. Tolak SNT darab 100. Dia kan. Jadi kos dia kat sini, sekejap saya masukkan ni dulu. 130,000 tolak 13,000 Susut nilai logi dan mesin dan mesin. Okey, saya tuliskan jalan kerja di dekat bawah. 130,000 tolak 1,300. Ya ke? 13,000. 13,000 darab dengan 15%. Tak ada tengah ni lah. Jadi kalau kita kira 130,000
Budak 13. Darab dengan 15%. 17,550 Okay. Ingat nama dia susut nilai saja. Yang nama susut nilai terkumpul hanya untuk PKK dekat aset, bukan semasa. Yang ni kita nak cari kos pengeluaran setahun. Jadi sini susut nilai saja. Take notes kat situ. Okay. Kemudian susut nilai terkumpul mesin lagi satu kita buat dekat PKK. Sebab PKK dia tak minta sediakan, jadi kita boleh abaikan. Alright. Okay, sekarang ni dia punya maklumat tambahan semua kita dah selesaikan. Kita masukkan pada yang lain-lain. Okay, jadi kita tengok kat sini. Dalam waktu punya banyak. Tapi biarlah kalau orang dah penat tu sudahlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, kita tengok daripada sini. Kita masuk daripada inventory awal bahan langsung. Kan? Okey, 9,500. Okey, lepas tu kita ambil belian bahan langsung. Belian bahan langsung yang ni 64,400. Okey, pulangan belian ada ke? Pulangan. Okey, jambak pulangan keluar ni lah. Pulangan belian 1320. 1320. Okey, benda ni ada, jadi kita kena buat nama penuh lah. Pulangan belian. Okey, tak perlu kira dulu. Kita nak masukkan amount dia saja dulu. Inventory akhir bahan langsung 4960. 4960. Okey, ni kita tinggal dulu. Okey, buruh langsung dah tadi. Kita tengok ada tak row belanja langsung. Macam tak ada belanja langsung ke cikgu yang terlepas pandang ni? Cikgu Reni. Ya, saya. Okey, PDF file untuk bab 7 dah ready dalam Telegram kita. Murid-murid yang tak ada buku boleh rujuk situlah Okey. Thank you Cikgu Amalina. Alright, okay. Kalau tengok sini macam Kak Reni, ya. minta undur diri. Ada Zoom, ada mesyuarat kajian tindakan. Saya terlibat perniagaan. Alright. Thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, alright. Belanja langsung macam tak ada Betul tak? Ke cikgu tersalah pandang ke apa ke? Saya rasa macam tak ada. Oh, ni ada insurans atas belian. Saya terlepas pandang 960. Insurans atas belian masuk kat sini lah, dia kira ADI. Insurans atas belian. Okey, tadi berapa? 960. Salah ni. Sembilan 960 ya. Okey. Tadi. Okey, royalty hak cipta saya rasa saya tak nampak. Takut. Dia kalau awak tengok bahan langsung
Dengan buruh langsung mesti ada. Tapi kalau royalty hak cipta ni belanja langsung ada soalan tak ada ya. Jadi kalau tak ada tu memang awak jangan pelik lah. Okay. Tapi dua ni kalau tak ada ni memang pelik ya. Jadi awak kena hati-hati tu. Okay, kita masukkan cost overhead yang lain. Iaitu gaji operator kilang tadi dah, gaji penyedia kilang pekerja pejabat masuk dekat untung rugi. Penyedia kilang 12,680. Okey, lepas tu bahan tak langsung. RM5490. Tadi baru sewa je kita buat kadar bayaran tertinggal. Ui, kenapa tu? Kadar bayaran 6860 darab 4/5 Tadi saya tinggal. Saya cuma kira sewa je, kadar bayarannya tertinggal. 6860 darab 4/5 sama dengan 5488. Kenapa? Dia buat rambut dia lagi ke apa? Apa salah? Ada benjol. Asal dia benjol? Dia langgar aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Puan Ifan. Sakit tak? Tak. Hei lah dia ni. Logi dan mesin tadi dah, susut nilai ni pun dah, diskaun diberi. Okay, diskaun diberi pun dia masuk untung rugi. Okay, dia jadi belanja. Kemudian belanja am kita ambil bahagian kilang saja. Belanja am kilang kita ambil iaitu 1820. Okey, lepas tu kita ambil kerja dalam proses awal. Ya saya? Ya, sila. Pejabat tu kenapa tak masuk dalam akaun penyata kos pengeluaran? Okey, pejabat ni sebab kita kos pengeluaran ni yang melibatkan kilang saja. Yang pejabat ni dia masuk dekat untung rugi. Kan sebab kita nak tahu kos dekat kilang yang melibatkan kilang saja dia punya operation. Maknanya yang contohnya kalau belanja am kilang ni, belanja am kilang lah. Contohnya dia ada toilet, kita ada mungkin buat penyelenggaraan apa semua dekat kilang yang melibatkan toilet dia ke apa benda ke. Itu je yang masuk dalam kos pengeluaran. Lepas tu contohnya ada belanja am pejabat. Contohnya dekat pejabat ada apa? Mungkin belanja am dia, mungkin penyelenggaraan yang melibatkan pejabat, contohnya penyelenggaraan aircon ke apa dekat pejabat kan, dia tak boleh masuk dekat kilang. Dia tu masuk dalam untung rugi. Okey, boleh ke Syah? Untung rugi bahagian belanja. Ya, bahagian belanja. Betul? Sebab kalau awak tengok kat sini, kan dia akan masuk juga. Tapi kan untung kasar tambah hasil tolak belanja kan. Biasanya untung kasar kita buat. Dia masuk juga sebagai kos kita tapi dia tak boleh masuk sebagai kos pengeluaran. Okey. Sebab kos pengeluaran ni memang yang melibatkan di kilang saja. Okey, boleh ke Syah? Jelas? Boleh cikgu, jelas. Okey. Mana pula tadi? Belanja am dah tadi. Okey, kerja dalam proses awal 1410. 1410
masuk sini 1410. Kerja dalam proses akhir. 740. 740. Okey. Lepas tu kita masukkan kat sini pula ada jualan tadi. Jualan dia 250,900. Jadi bilangan jualan dia jam bilangan masuk tak ada dia ada bilangan keluar saja. Okey, inventory awal barang siap 5,800. Inventory akhir barang siap 5,660. Oi. Kenapa Zam? Ui. Okey, saya tertinggal satu ialah alat tulis kilang. Kat sini tak ada alat tulis ya. Belanja dia tak ada alat tulis. Dia cuma ada baki awal dan baki akhir. Okey, dia macam mana nak kira kalau alat tulis kilang? Yang ni pun saya pakai jembot. Yang ni kita pakai apa nama dia ni? Susut nilai. Dia macam susut nilai lah. Apa pula susut nilai alat tulis kan? Okey, inventory alat tulis. Okey, awak kena ingat baki bawah-bawah dia sebab inventory alat tulis adalah aset. Tambah dia dekat debit, tolak dia dekat kredit. Jadi baki bawah-bawah dia tempat tambah, baki hantar bawah dia tempat tolak. Okey, sini kalau dia ada beli baru sebelah debit. Sebab kalau dia beli baru, aset tu bertambah lah kan. Okey, manakala bila dia guna, ni yang masuk untung rugi. Okey, inilah yang kita kena kira. Okey, jadi biasanya kita kena baki bawah-bawah tambah bank tolak hantar bawah, dapatlah sini. Jadi ni saya tak tunjuk jalan kira ni macam ni lah. Saya cuma ambil amount baki bawah-bawah tambah bank tolak hantar bawah. Dan dalam soalan ni kalau awak tengok dia tak ada pun yang dia beli baru. Kalau dia beli baru dia ada tunjuk sini sebagai alat tulis. Tak ada kan? Jadi saya ambil baki bawah-bawah tolak hantar bawah. Dia punya alat tulis kilang. Okey, baki bawah-bawah dia ialah 920. Tolak hantar bawah dia ialah 220. Jadi dia guna sebanyak 700. Inilah yang digunakan. Okey, setakat ni boleh? Jadi kalau awak tengok balik, kita tengok kat sini sebab ni tak ada. Jadi apa dia ada? Tolak baki yang dia bawa ke tahun depan yang tak habis. Jadi inilah yang kita gunakan sepanjang tahun tersebut untuk untung rugi. Tapi sekarang ni dia sebab dia kata alat tulis kilang, dia tak masuk untung rugi lah. Yang kat sini sekarang ni dalam soalan ni dia masuk akaun pengeluaran. Okey? Boleh? Boleh ke? Alright, ada apa-apa tak lagi yang kita tertinggal dalam soalan ni? Saya rasa macam semua kita dah go through kan? Tak ada apa tertinggal, jadi barulah kita mula kira. Okey, jadi mula kira. Jadi ni saya tak, ini kena tolak belian bahan langsung, tolak pelanggan belian. Okay, and then ni saya, ni sepatutnya kat sini lah, sorry.
tolak ni. Yang ni pun saya tersalah. Ini salah kolom tak maaf. Jadi ni kita tambahkan dapat 65740. Okey, ni kalau biasa kita panggil kos barang untuk dijual kan. Tapi ni tak ada nama Kita tambahkan saja. Okey, kita tolakkan dengan inventory akhir bahan langsung. Okey, jadi kos bahan langsung digunakan 70240. Okey, take note nama kos bahan langsung digunakan ni awak kena tulis sebab kadang-kadang pelajar dia hilang markah sebab amount dah betul tapi dia tak tulis ni. Make sure awak tulis ni dengan jelas. Okey, kita masuk pula kos pengeluaran yang kedua iaitu komponen yang kedua iaitu kos buruh langsung. Macam ni memang dah ada, Pak Cipta tak ada. Okey, jadi kos prima kalau awak tengok kat sini ada dua je lah. Kos bahan langsung dengan buruh langsung. 98,400. Sekali lagi, nama kos prima tu sangat penting. Kalau awak tertinggal nama walaupun amount betul, awak hilang markah. Okey? Okey, jadi lepas tu kita masukkan pula jumlahkan kos overhead. Okey, lepas tu ni kita tambahkan. Okey, tambah kerja dalam proses, ni kita tambahkan. Dan ni kita tolak. Jadi kita dapat 156,078. Okey, amount kos pengeluaran ni kita terus pindahkan ke sini. Okey, ini pulangan jualan tak ada, jadi jualan bersih dia inilah. Yang ni saya tambahkan dengan ini, lepas tu yang ni saya tolak. Okey, untuk dapat untung kasar, ini tolak. Salah. Sama dengan tu. Okey. Jadi untung kasar dia adalah sebanyak 94,682. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh ya? Okey, kita tak sampai pukul 10 lah. Saya rasa saya nak habiskan sekarang. Jadi sekejap lagi saya sharekan tadi tu yang page yang tu untuk awak. Dan juga saya cuba sharekan video malam ni juga. Tapi saya nak minta awak buat, apa nama dia ni? Buat latihan muka surat 1, 2, 4. 1, 2, 3 ni maknanya bawa balik, cuba buat balik memang kat rumah. Okey, awak buat semula. Okey, lepas tu buat juga muka surat 1, 2, 4. Jadi hari Rabu kita bincang soalan 1, 2, 4. Nanti boleh tak join GCR dan awak hantarkan kerja-kerja awak di situ. Saya dengan Cikgu Ahmalina tak boleh nak bagi awak apa nama dia? TP5, TP6, TP4 sebabnya awak tak hantar. Sekarang ni saya dengan Cikgu Ahmalina terpaksa bagi yang paling minimum je. Tolong hantar apa kerja-kerja yang saya dah bagi. Saya cuba listkan satu-satu tapi saya tengok tak ada satu pun yang korang hantar. Okay, jadi nak TP5, TP6, TP4 tolong hantar. Okay, jadi tolong hantar sebelum tu, nanti kan senang kita nak bincangkan jawapan. Okay, saya rasa sampai sini dulu. Ada apa-apa nak tanya?
Nanti sekarang hari apa kita bincangkanlah pula soalan yang ada kerja dalam proses yang ni tapi saya rasa minggu ni kita habiskan yang dulu lah, yang format A. Okey, sampai sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi hari Rabu. Okey, minta maaf ya. Terima kasih cikgu. Saya bising apa semua. Kalau awak tak selesa, saya minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey, tengok balik nanti video ni